Okey, antaranya hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW menyebut tentang Dajjal sampai kita berkata, "Ya Rasulullah, berapa lama dia di bumi?" Rasulullah menjawab, ini hadis sahih riwayat Muslim ya, selama 40 hari. Hari seperti setahun, hari seperti sebulan dan hari seperti seminggu, dan seluruh harinya seperti hari-hari kalian. Mereka berkata, pada hari itu apakah memadai bagi kamu solat seperti sekarang? Kata Nabi, tidak. Maka hendaknya solat sebagaimana kadar seperti biasanya. Subhanallah. Nabi menjelaskan ada harinya Dajjal itu, walaupun satu hari umpama seperti 40 hari. Satu hari umpama seperti 40 hari. Dan ada satu hari umpama seperti seminggu. Maksudnya lamanya satu hari bagi Dajjal itu, satu hari menyamai 40 hari bila Dajjal itu berada dan keluar. Allahu Akbar. Anggaran lebih kurang setahun. Wallahu a'lam, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ketika itu Dajjal boleh mengubah suatu kawasan. Satu kawasan yang subur menjadi kering kontang. Manakala satu kawasan yang kering kontang boleh jadi subur dan sebagainya. Dan Dajjal boleh menghidupkan orang mati, akan menyeksa dan sebagainya dengan tentera-tenteranya yang sedang menguasai bumi, yang sedang menguasai segala-galanya. Tetapi tuan-puan sekalian, sebab itu kita kena berjuang untuk menghafal 10 ayat awal Al-Kahfi dan cuba memahami. Dan cuba perhatikan ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Itu adalah doa Ashabul Kahfi, pemuda Al-Kahfi. 7 orang pemuda Al-Kahfi berdoa dengan Allah dengan doa ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang bermaksud, ya Allah, Rabbana atina, kurniakanlah kepada kami min ladunka, daripada sisimu, rahmah. Wa hayyi lana, dan tunjukilah kepada kami min amrina rasyada, dalam urusan kami petunjukmu yang jelas. Subhanallah. Doa ini dimohon oleh Ashabul Kahfi ketika pemuda ini menyelamatkan diri mereka daripada fitnah ketika itu, daripada ujian yang menguji akidah mereka. Mereka hidup di saat di bawah pemerintahan raja yang zalim. Dikatakan nama raja itu Daqyanus. Seorang raja yang zalim yang memaksa rakyat dia untuk keluar daripada mengesakan Allah kepada menyembah selain daripada Allah. Dan kaedah dan caranya sangat zalim. Diseksa, dibunuh dan sebagainya. Maka 7 orang pemuda, orang muda tuan-puan sekalian, sanggup meninggalkan kampung halaman, ibu ayah, mungkin ada perniagaan, mungkin ada tanaman, mungkin ada kebun tuan-puan sekalian. Dan mereka menyelamatkan diri bukan kerana takut dengan kematian, bukan kerana takut dengan, ni cerita Ashabul Kahfi sikit ya, bukan kerana takut dengan diseksa. Tetapi yang mereka khawatir adalah sekiranya mereka mati terbunuh, maka siapa yang nak menyambung perjuangan, nak menyampaikan kebenaran tentang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan mereka menyelamatkan diri antaranya adalah untuk meneruskan perjuangan menyampaikan ilmu. Subhanallah, berdakwah. Dan on the way mereka menuju ke tidak tahu lagi arah mana nak pergi ni. Mereka tahu mereka kena keluar daripada negeri itu, mereka perlu menuju satu tempat tetapi belum tahu ke mana. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmat. Bila kita mohon rahmat daripada Allah, rahmat itu maksud dia sangat luas. Tak ada pun satu definisi rahmat ialah sekian-sekian. Rahmat itu boleh jadi datang dalam bentuk pertolongan Allah berupa rizki bila kita dalam keadaan kesempitan. Boleh jadi dalam bentuk kesihatan jika kita mohon ketika kita sedang sakit. Boleh jadi dalam keadaan yang mana Allah memuliakan dan meninggi dan membersihkan nama kita tatkala kita difitnah. Maksudnya rahmat ini luas, iaitu pertolongan Allah dalam apa juga keadaan yang kita lalui. Mereka minta rahmat Allah, belah kasihan Allah, pertolongan Allah. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan tunjukilah, bimbinglah kami, pimpinlah kami dalam urusan kami ini ya Allah, dalam perjuangan kami ini ya Allah, petunjukmu yang jelas.
Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, kalau hari-hari kita baca 10 ayat terawal Al-Kahfi, lepas ni 650 dah join sama, sebab kita akan mula Al-Fatihah dan 10 ayat terawal, kita terus minta dengan Allah supaya hari ini hidup kita dirahmati Allah, supaya hari ini hidup kita diberi petunjuk oleh Allah untuk apapun urusan kita. Masya Allah. Buat keputusan yang tepat, buat tindakan yang tepat, kita akan bercakap benda yang tepat, kita akan ni. Sebab apa? Hidup kita mendapat panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, subhanallah, orang yang minta petunjuk begini, umpama mendapat petunjuk seperti Ashabul Kahfi. Allah berikan mereka ilham untuk menuju ke suatu gua. Lalu bila masuk ke dalam gua tersebut, mereka ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun lebih. Selama 300 tahun lebih, tuan-puan sekalian. Dan bila mereka bangkit, bangun, mereka saling bertanya, agak-agak berapa lama ya kita tidur? Lalu salah seorang menjawab, mungkin setengah hari. Yang kedua menjawab, mungkin 1 hari kot kita tidur. Subhanallah. Kenapa para pemuda Al-Kahfi hanya meneka setengah hari ataupun 1 hari? Kerana tidak ada apa-apa perubahan pada diri mereka walaupun dah 300 tahun lebih. Tak adalah sampai janggut labur, tak adalah sampai misai ni, tak adalah muka nampak tua berkedut, tak. Mereka bangun dalam keadaan asal. Sebab itu mereka hanya menjangkakan mungkin setengah hari. Ini disebut di dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Kahfi. Ada yang jawab pula mungkin 1 hari. Seorang lagi kata, begini, cadangan saya, kamu keluar. Bawa ni cari pergi pasar, keluar cari pergi pasar untuk cari makanan. Bila keluar, semua orang pelik. Sebab bila dia keluarkan duit, dirham, untuk berurusan di pasar, semua orang pelik. Sebab ini duit yang 300 tahun yang lepas. Ini duit lama ni. Macam mana orang ni boleh guna? Akhirnya, terbongkarlah. Kan, sampailah. Dan ketika mereka bangun itu, saat itu subhanallah, negaranya kan, tempatnya sudah pun dipimpin ataupun telah pun rajanya adalah orang yang beriman, orang yang soleh. Subhanallah, Allahu Akbar. Barulah mereka tahu berapa lama mereka tidur sebenarnya ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mohon apa? Rahmat pertolongan Allah. Allah tidurkan dan diceritakan Allah sewaktu mereka tidur, Allah membolak-balikkan mereka. Kiri, kanan, menggerak-gerakkan mereka supaya mereka tidur dalam keadaan yang baik, tak rosak tubuh badan sebab tidur lama sangat. Kemudian Allah hilangkan rasa lapar dan Allah pelihara zahir dan batin. Ini adalah kisah yang sahih. Kalaulah kita anggap ini satu perkara yang luar biasa, bagi Allah biasa. Memang luar biasa tuan-puan sekalian. 300 tahun tak makan, tak minum, tak apa, Allah boleh buat perkara tersebut. Dan cerita ini dirakam dalam surah Al-Kahfi. Dan doa Ashabul Kahfi sampai Allah beri kurniaan seperti itu kepada mereka adalah ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Dan kita tahu, Masya Allah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat, ini hadis sahih riwayat Muslim tanpa ragu, barang siapa yang menghafal 10 ayat Al-Kahfi, maka dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Sebelum keluar betul Dajjal yang sebenar, berlaku dah pelbagai fitnah. Setiap hari ada fitnah. Fitnah maksudnya ujian. Demi ujian yang menguji keimanan. Sebelum Dajjal Al-Masih keluar untuk menguji keimanan dan ketakwaan, subhanallah, keluar dulu kuncu-kuncu fitnah-fitnah kecil Dajjal setiap hari. Contohnya ujian kita dengan gadget, ujian kita dengan FB, ujian kita dengan IG, pelbagai bentuk ujian-ujian. Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah dengan kita beramal ini melindungi kita, Allah beri kita hidayah, Allah beri kita rahmat dan sebagainya. Jadi wajibkan diri kita dan anak-anak untuk baca 10 ayat awal. Hafal tuan-puan sekalian, hafal. Insya-Allah masuk dalam grup Sahabat Dunia Akhirat bersama Ustazah Asma tu, saya memang akan menekankan berkenaan supaya semua ahli grup hafal lancar 10 ayat terawal Al-Kahfi. Ada banyak plan sebenarnya, belum mula saja. Mungkin anda kata, masuk tak ada apa-apa aktiviti. Belum ada aktiviti tu sebab admin masih lagi dalam proses untuk approve. Memang permohonan masuk sangat banyak. Sampai belah-belah ribu, puluh ribu. Jadi sabar, nanti dah insya-Allah kita akan mula pengisian esok, ambil barakah hari Jumaat. Okey. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekarang kita nak sambung kisah yang kita baca semalam.
Masya Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir. Nampaknya ramai yang berminat dan seronok bila bercakap tentang fitnah Dajjal. Jadi insya Allah nanti kita buat kuliah khas. Kuliah khas berkenaan dengan Dajjal, fitnah, Ya'juj Ma'juj, tentang tanda-tanda kiamat. Saya study dulu, saya baca dulu, saya rujuk dulu kan, ad-dukhan, asap tu, kemudian kemarau 2 tahun berturut-turut, amalan apa untuk menghadapinya dan sebagainya. Subhanallah. Tapi hari ni kita dah dapat satu ilmu, Masya Allah. Ada yang tanya grup di mana Ustazah, jangan lupa approve saya Ustazah. Nanti ada orang share. Saya ada buat baru saja sepenuh 1 Muharram baru ni, kita buat FB tertutup, close group untuk perempuan, wanita saja. Saya tak nak orang lelaki ada dalam tu. Sebab itu admin ni dah ada 10 orang admin. Duduk approve, check dulu profil anda. Masya Allah, siapa yang tak ada akaun FB, buat akaun, letak profil betul-betul, gambar perempuan, letak nama yang betul-betul, nanti kita approve. Sebab dalam tu saya nak berkongsi benda-benda yang saya jarang share di khalayak umum, sebab nak menjaga biar sesama muslimat saja dalam tu. Okey, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kepada semua yang hadir. Campur IG dengan FB lebih kurang dalam 7,000 juga ni. Kan ni 6,000, ini dah 1,500, 6,000, 7,000, 8,000. Oh, dalam 8,000, subhanallah, 8,000 lebih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah. Baiklah. Sekarang kita nak pergi kepada kitab Riyadhus Salihin kita. Sekarang buka siapa yang baru hadir, baru kenal. Okey Ustazah, ini kuliah apa pagi-pagi? Ini adalah kuliah kitab Riyadhus Salihin dan hari ini merupakan siri yang ke-38, tak silap saya Ustaz ya. Siri yang ke-38 ataupun 39 dah, siri yang ke-39, kitab Riyadhus Salihin, Taman Orang Soleh. Ini adalah kitab yang disusun oleh Imam Nawawi, ulama muktabar yang besar. Kitab ini telah diterjemahkan kepada beratus bahasa, menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia. Maksud Taman Orang Soleh supaya bila kita baca kitab ini, kita sedang berada di kalangan orang soleh, orang baik, dan insya-Allah itulah ciri utama untuk menempatkan diri di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitab ini dia membicarakan merangkumi pelbagai ilmu akidah, ilmu ibadah dan juga ilmu tasawuf, iaitu ilmu akhlak. Dan hari ini kita menyambung kisah yang kita baca semalam, sebab kisah tu panjang kan. Kalau siapa yang baru hadir hari ini, saya akan baca sikit kisah tu daripada awal, yang mana kisah ini ia ada kaitan dengan bab akidah. Masya Allah. Dan tolonglah kita sampaikan kepada anak kita kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini kisah daripada hadis yang sahih. Okey, mari kita sambung. Saya baca dulu sikit sebab saya nampak ada peningkatan dan mungkin ada orang baru hadir dan tak dengar yang semalam. Okey. Ertinya, kita boleh share lagi ya perkongsian ni. Saya minta sahabat-sahabat tolong tekan butang share sebab ramai juga tak dapat notification, dan moga lebih ramai yang boleh mendengarkan. Tujuan utama bukan nak bangga dengan jumlah kehadiran yang ramai, bukan nak berbanding-banding nak ni. Tujuan subhanallah, mudah-mudahan lebih ramai yang dapat manfaat, boleh kenal dan boleh dengar hadis Nabi yang sahih, dan boleh tahu kisah-kisah yang sangat menakjubkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey.